Okey. Selamat pagi kepada Miss Kuan Indu dan saya Rabini Shanalaki Chandrasekharan ingin membentangkan tentang kes coronavirus COVID-19 di Sepanyol. Ini merupakan maklumat kumpulan ahli-ahli kumpulan saya. Sebagai pendahuluan, apakah itu coronavirus? Coronavirus merupakan salah satu virus daripada keluarga virus Coronaviridae. Dan menurut kajian terdapat 3 jenis coronavirus yang menjadi punca utama kepada penyakit pandemik ini. So antaranya ialah coronavirus SARS-CoV. Yang ini merupakan dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Systemic Acute Respiratory Syndrome. Sebab kerana ia menyebabkan sindrom pernafasan akut teruk, dan ia mulanya dikesan di Guangdong, China pada tahun 2002. Kini penyakit COVID-19 telah merebak melalui coronavirus SARS-CoV-2. Okey, kes pertama COVID-19 telah dilaporkan pada 17 Disember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Pada masa itu virus ini dikenali sebagai Wuhan virus kerana saintis dan pengkaji tidak dapat mengenali apakah penyebab penyakit tersebut, dan ia dinamakan sebagai Wuhan virus. Pada 31 Disember 2019, kerajaan China telah melaporkan 27 kes pneumonia yang di mana mereka tidak mengetahui etiologi penyakit tersebut. Etiologi di mana mereka tidak tahu penyebab penyakit tersebut. Kumpulan kes ini telah dikaitkan dengan Hunan Seafood Wholesale, di mana virus tersebut telah didapati di daging-daging haiwan seperti ayam, katak, kelawar, ular dan makanan laut yang merupakan makanan harian untuk rakyat Hubei dan Wuhan. Okey, seterusnya menurut Suruhanjaya Kesihatan Perbandaran Wuhan, daging haiwan yang dijual di pasar borong telah diuji dan disahkan positif dengan coronavirus. Maka selepas beberapa kajian, coronavirus ini didapati menular dalam kalangan manusia melalui titisan pernafasan dan batuk atau bersin seperti yang kita ketahui. Okey, untuk kes pertama di COVID-19 di Sepanyol, ia bermula di Canary Islands, di mana seorang pelancong Jerman telah didapati mempunyai sejarah melawat negara China. Pada 25 Februari 2020, ibu negara Sepanyol iaitu Madrid telah melaporkan kes pertama COVID-19. Okey, mari kita melihat statistik kes COVID-19 di Sepanyol. Okey, setakat 14 April, rekod 14 April 2020, Sepanyol telah merekodkan sejumlah 182,816 kes COVID-19 dan kematian berjumlah 19,130 orang, dan kes sembuh adalah 74,797, dan kes aktif adalah 88,889 orang, dan jumlah ini sedang meningkat sehingga kini. Okey, bagi jumlah kes terus meningkat berikutan kepada 72,000, berikutan lebih banyak ujian dibuat bagi mengesan coronavirus. Sepanyol, jika dilihat statistik, jika kita melihat statistik, Sepanyol mempunyai angka kematian kedua tertinggi di dunia selepas Itali. Dan tentera Sepanyol meminta untuk bagi membendung masalah ini, tentera Sepanyol telah meminta bantuan daripada Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara, iaitu dikenali sebagai NATO, untuk bantuan alat pernafasan seperti alat ventilator, peralatan perlindungan dan pengujian. Kerana mereka sebenarnya mengalami beberapa masalah, dan ini merupakan peristiwa-peristiwa yang telah mendorong kepada peningkatan kes COVID-19 di Sepanyol.
Pertama sekali, sistem penjagaan kesihatan tidak siap untuk keseriusan apa yang akan terjadi sehingga doktor di sebenarnya tidak dapat melakukan PCR. PCR merupakan polymerase chain reaction, iaitu ujian diagnostik untuk coronavirus tanpa meminta izin. Dan sehingga hari ini hospital besar di Sepanyol termasuk hospital di Madrid tidak dapat memproses lebih daripada 400 ujian sehari. Dan mereka mengatakan bahawa mereka ingin menguji semua orang tetapi tidak mempunyai kemampuan diagnostik dan juga jumlah alatan. Dan mereka berkata, iaitu Rafael Canton dan yang merupakan ketua mikrobiologi di Hospital Ramon Y Cajal di kota itu. Sinta Moro iaitu seorang doktor di Bandar Selatan Seville, Sepanyol, percaya bahawa kekurangan pandangan jauh dan perancangan ditakdirkan Sepanyol sejak awal. Sebagai didaksi, mereka sebenarnya mengambil ringan tentang mereka berkata bahawa mereka mengambil ringan kes coronavirus dan ini merupakan penyebab utama peningkatan kes coronavirus. Dengan ujian awal, mereka tentu akan menghentikan banyak masalah yang dihadapi oleh Sepanyol pada waktu ini. Selain itu, doktor di Sepanyol dipaksa untuk merawati pesakit walaupun mereka suspek doktor telah dijangkiti dengan coronavirus kerana kekurangan tenaga doktor di negara itu. Ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan mereka sendiri. Ini merupakan kenyataan daripada doktor mereka, iaitu Cinta Moro. Pada masa yang sama, pusat kesihatan di Sepanyol tidak mencukupi dengan peralatan sanitasi seperti alkohol yang turut menjadi punca kepada peningkatan kes coronavirus dengan cepat. Tetapi bukan sekadar kegagalan ujian, tetapi juga kegagalan budaya dan politik turut menjadi punca coronavirus terus meningkat di negara itu. Seperti mana yang saya kata, mereka mengambil ringan kes coronavirus ini. Dan seterusnya saya akan teruskan, saya akan sampaikan kepada kawan saya untuk memetakan tentang masalah yang dihadapi oleh Barisan Harapan untuk melawan COVID-19. Terima kasih. Selamat sejahtera dalam satu Malaysia. Nama saya Chong Ken Yen. Marilah kita membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh Barisan Harapan di negara Sepanyol. Negara Sepanyol sekarang kekurangan kaki tangan profesional dan peralatan perubatan. Hal ini menyebabkan pihak hospital terpaksa menambah 50,000 pekerja kesihatan termasuk pelajar perubatan hingga doktor yang sudah bersara. Selain itu, kekurangan toping muka dan gaun juga menyebabkan semua jururawat terpaksa memakai semula toping muka yang telah dipakai. Hal ini pasti akan menimbul risiko yang tinggi kepada jururawat tersebut. Selain itu, tekanan emosi juga akan dihadapi oleh pihak kesihatan kerana keperluan yang terlalu banyak. Misalnya, seorang jururawat di Hospital Carus 3 di Madrid telah berputus asa setelah melakukan tugas secara berterusan. Akhirnya, masyarakat yang masih degil dan berani keluar rumah adalah salah satu cabaran yang dihadapi oleh negara ini. Masalah ini dihadapi oleh polis dengan mengetatkan undang-undang dan memberi tindakan undang-undang yang lebih tegas. Seterusnya, kita akan membincangkan langkah-langkah yang telah diperkenalkan untuk menangani COVID-19 di negara Sepanyol. Negara Sepanyol diperintah untuk tutup di rumah sehingga akhirnya wabak virus tersebut. Pekerja yang tidak dapat bekerja akan menjadi penerima faedah pengangguran sekitar €430 sebulan.
atau RM2,046 di Malaysia. Pengangguran tersebut adalah ditakluk di bawah syarat-syarat seperti tidak boleh menjadi penerima faedah lain dan pembayaran hutang kepada jaminan sosial akan ditangguhkan kerana banyak pekerja tidak dapat bekerja dalam masa kritikal ini. Subsidi akan diberikan untuk penjagaan kanak-kanak. Kerajaan Sepanyol mengumumkan bahawa tempat kerja syarikat yang tidak menyediakan perkhidmatan penting akan ditutup, kecuali perkhidmatan makanan dan minuman. Cuti berbayar wajib diberi untuk semua pekerja yang tidak dapat bekerja. COVID-19 juga akan memberi impak negatif kepada sektor ekonomi perancangan dan pekerjaan di Sepanyol. Sepanyol mendeksa jarak sosial untuk memerangi wabak virus ini. Sebagai contoh, wilayah ibu kota Sepanyol, Madrid, mempunyai bilangan orang yang paling tinggi di negara ini. Jadi dengan secara sosial kita dapat mengurangkan kerajaan Sepanyol dapat mengurangkan orang ramai terkumpul di kawasan Sepanyol. Banyak institusi pendidikan, sekolah dan tempat kerja diperintahkan tutup untuk tempoh ini. Produk domestik kasar KDNK atau dalam bahasa Inggeris Gross Domestic Product akan merosot. Hal ini bermaksud ekonomi Sepanyol akan menurun. Sektor perancangan juga akan merosot kerana semakin kurang orang mengunjungi negara Sepanyol kerana penyakit ini. Sebagai contoh, Kepulauan Balearic mengalami kemerosotan perancangan dalam masa kritikal ini. Seterusnya kita akan cakap tentang dana dan bantuan yang diperoleh daripada negara-negara lain untuk Sepanyol dalam kes COVID-19 ini. So, terdapat beberapa negara yang telah menolong Sepanyol seperti negara China, Amerika Syarikat, UNICEF Sepanyol, Turki dan juga Bank Dunia. Untuk China, Wang Ying China telah memutuskan bagi beberapa bantuan perubatan mengikut keperluan kerajaan Sepanyol. Mereka juga telah membuka saluran komersial untuk mengimport bahan perlindungan diri untuk pekerja-pekerja seperti doktor. Untuk Amerika Syarikat pula, Medicine Sans Frontiers (MSF) telah menghubungi pihak Kesihatan Nasional dan Sepanyol untuk memberi nasihat dan sokongan teknikal mengenai strategi pengurusan kesihatan awam. Mereka juga telah menolong Sepanyol untuk menubuhkan hospital sementara. Dan ini dapat banyak membantu melindungi warga tua yang telah terdedah dengan kes COVID-19 ini. Bagi pertubuhan UNICEF Sepanyol pula, mereka telah menyumbangkan beberapa benda-benda kritikal seperti 419,000 topeng muka, 1 juta lebih sarung tangan, 100,000 alat pengesan virus dan lebih-lebih lagi. UNICEF juga telah memberi bantuan kewangan untuk makanan anak-anak dan pendidikan anak-anak. Bagi kerajaan Turki pula, pesawat tentera Turki telah membawa bantuan seperti peralatan perubatan dan peralatan perlindungan seperti topeng muka. Bank Dunia juga telah meluluskan satu plan berjumlah hampir 700 bilion ringgit untuk membantu Sepanyol dalam masa kecemasan ini. Terdapat juga beberapa kontroversi di Sepanyol yang telah boleh mengakibatkan kes COVID-19 ini.
Antaranya tidak mencukupi bekalan topeng muka di Sepanyol. Ini adalah kerana terdapat banyak masyarakat yang mementingkan diri sendiri dan membeli topeng muka dalam kualiti yang sangat-sangat banyak. So, setengah masyarakat juga telah menjual topeng muka dalam harga yang sangat-sangat tinggi untuk mendapat duit yang lebih banyak dalam kes-kes seperti ini. Seterusnya ialah jenama bir corona runtuh. Setengah masyarakat menganggap coronavirus tersebar melalui pengamalan bir corona. Ini memberi impak besar kepada syarikat bir corona kerana populariti ini turun daripada 75% ke 91% bermula tahun 2020. Dan lebih-lebih lagi adalah masyarakat yang golongan berpendapatan rendah. Mereka ialah yang paling merasai kes kumpulan yang terkesan teruk dalam kes COVID-19 ini kerana mereka tidak mempunyai gaji untuk menampung kos hidup mereka. Barangan-barangan seperti mas, makanan sangat susah untuk mereka membeli. Dan juga penyebaran maklumat palsu kerana ada beberapa teori seperti wabak coronavirus didakwa adalah senjata bio dengan vaksin yang dipantikan untuk China untuk menguasai dunia. Selain itu, ada juga teori ini adalah satu cara untuk mengurangkan populasi masyarakat di China. Dan maklumat-maklumat ini sangat mudah tersebar melalui Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan sebagainya. So, sebagai konklusinya, pada permulaan wabak coronavirus, masyarakat tidak peduli langsung dengan keseriusan tentang virus ini dan bahannya dan impak negatifnya kepada diri mereka. Selepas kematian orang-orang naif, barulah terdapat kesedaran kepada golongan masyarakat. So, setiap kerajaan perlulah mengambil pelbagai langkah yang berpatutan untuk mengurangkan penyebaran wabak coronavirus. Dan kita juga sebagai masyarakat kenalah menolong kerajaan kita untuk duduk di dalam rumah dan berterima kasih kepada ahli-ahli sebagai doktor dan polis dan tentera dan sebagainya yang menolong negara kita dalam situasi kritikal ini. So, itulah daripada kita. Sekian, terima kasih.